1969. Berlaku di Kuala Lumpur, namun mencerminkan masalah sebenar yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di segenap pelosok negara. Dia telah mencerminkan masalah sebenar ni di kawasan seluruh negeri kita di Malaysia, seperti masalah ekonomi, politik, dan sosial. Okay? Kita terus kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah ni. Yang pertama ialah pemisahan tempat tinggal atau pertempatan. Okey, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, masyarakat tinggal di kampung-kampung mengikut kaum masing-masing. Wujudnya kampung-kampung Melayu, Jawa, India, dan Cina. Perancangan ini berlaku atas tujuan memudahkan sistem ekonomi dan perhubungan. Ya, dengan kewujudan perkampungan seperti ini, tujuannya adalah untuk memudahkan sistem ekonomi dan perhubungan mereka pada waktu itu. Dan pemisahan tempat tinggal atau pertempatan ini juga berlaku akibat daripada kesan pemecahan yang dilaksanakan semasa pendudukan British di Malaysia. Pendudukan British di Tanah Melayu pada abad ke-19 telah membawa masuk buruh Cina dan India secara beramai-ramai. Maksudnya, sewaktu pendudukan British di Malaysia, mereka telah membawa masuk ramai buruh dari Cina dan India. Dan kerajaan British juga telah menetapkan bahwa setiap kaum ini membuat pertempatan di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan ekonomi masing-masing. Pada tahun 1920-an, corak pertempatan di Malaysia telah kelihatan dan perkampungan Melayu boleh dilihat berada di kawasan pinggir pekan, dan kedai-kedai Cina boleh dilihat di kawasan bandar. Buruh-buruh India pula kita boleh lihat bertumpu di kawasan ladang-ladang getah. Manakala di Sabah dan Sarawak pada waktu itu, wujud perkampungan yang terdiri dari rumah panjang kaum Iban dan kampung kaum Kadazan. Selain fungsi ekonomi masing-masing, faktor pemisah mereka ialah dari segi psikologi. Psikologi dimaksudkan ialah tentang cara mereka berpikir pada waktu itu, yaitu mereka rasa lebih selamat untuk tinggal berdekatan dengan kenalan mereka, rekan-rekan mereka, dan saudara mara, terutama bagi mendapatkan bantuan semasa dalam kesusahan. Seterusnya, mereka juga pada waktu itu kurang memahami budaya, agama, adat resam, dan pantang larang kaum-kaum yang lain. Dan masalah ini menyebabkan mereka takut untuk tinggal dalam kelompok kaum lain karena takut tercetusnya perselisihan. Dan dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan oleh pihak British pada waktu itu. Pihak British tidak bercadang untuk menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Percampuran dan pergaulan ini dikhawatiri boleh membahayakan kedudukan mereka dari segi politik maupun ekonomi. Mereka telah membuat arahan untuk tidak menyatu padukan setiap kaum-kaum di Malaysia. Karena mereka risau apabila kaum-kaum ini bersatu padu, dan mereka akan mendapat ide-ide yang boleh membuatkan pihak British akan risau. Nanti apabila kaum-kaum itu bersatu padu, itu boleh membahayakan kedudukan mereka dari segi politik. Di sini mereka takut mereka tidak dapat memerintah di Malaysia pada waktu itu. Begitu juga dalam ekonomi. Mereka takut pihak British risau, mereka tidak dapat menguasai lagi dalam politik dan ekonomi. Masalah yang seterusnya ialah perbezaan tumpuan sektor ekonomi. Ekoran pengasingan sektor ekonomi setiap kaum
akibat tumpuan tertentu, orang Melayu kekal sebagai petani sara diri dan nelayan. Jadi seperti inilah yang kita lihat sekarang. Disebabkan pengasingan sektor ekonomi dari dulu, setiap kaum pada waktu itu telah memberikan akibat. Seterusnya, aktiviti ekonomi yang berbeza ini juga tidak memungkinkan setiap kaum untuk bertemu dan bergaul. Dan pada waktu itu, jika ada pertemuan pun hanya apabila mereka berurusan mengenai dengan perniagaan dan ketika mendapatkan perkhidmatan dari pihak kerajaan. Pertemuan ini juga tidak dapat membantu setiap kaum pada waktu itu untuk memahami budaya dan adat resam kaum-kaum yang lain. Salah perpaduan kaum rakyat Malaysia yang ketiga ialah pengasingan sistem pendidikan. Apa yang berlaku dalam pengasingan sistem pendidikan ini adalah sistem pendidikan yang ditinggalkan oleh British menimbulkan masalah perpaduan antara kaum. Wujud kepelbagaian sekolah mengikut kaum berdasarkan tempat tinggal masing-masing. Dan bagi pelajar Melayu, hanya 2 jenis sistem pendidikan dibenarkan di Malaysia pada waktu itu, yaitu sekolah vernakular Melayu ataupun beraliran Inggris. Sekolah beraliran Inggris hanya untuk anak-anak bangsawan sahaja pada ketika itu. Pelajaran di sekolah-sekolah Melayu hanyalah berbentuk pendidikan asas atau kemahiran hidup. Mereka tidak digalakkan untuk menjadi terlalu bijak dalam menguasai bidang akademik. Jadi di sini kita boleh melihat bahwa ada keadaan yang tidak keadaan yang tidak adil. Kita melihat keadaan di sini pada waktu itu, di mana hanya anak-anak bangsawan saja yang diantar bersekolah di sekolah Inggris dan orang-orang tempatan hanya belajar di sekolah asas. Oke. Seterusnya, masyarakat India pada waktu itu telah wujud sekolah Tamil yang dibuka di estate-estate. Dan di sini guru yang mengajar datang dari India. Namun mutu pengajaran mereka sangat rendah. Oke, mutu pengajaran mereka sangat rendah. Tiada pelajaran pada peringkat menengah dalam bahasa Tamil. Berarti sekolah mereka hanya ada sekolah rendah dan sekolah pendidikan awal Tamil dan sekolah rendah. Pelajar lepasan sekolah Tamil tidak mungkin berpeluang mendapat pekerjaan yang baik dan akhirnya mereka juga bekerja di estate sahaja. Dan manakala orang Cina pula, orang Cina mempunyai sistem pendidikan mereka sendiri. Guru-guru dan buku teks yang digunakan di sekolah ini dibawa dari negara China. Oleh itu, Cina lebih mementingkan pergolakan politik, ekonomi, dan sosial yang berlaku di negara Cina berbanding dengan perkembangan di tanah Melayu. Oke, kita boleh lihat di sini, orang Cina pada waktu itu telah mewujudkan sekolah Cina di Malaysia dan guru-guru mereka datang dari negara China sendiri. Dan pada waktu itu juga mereka lebih ingin tahu, lebih mementingkan pergolakan politik ya, dan ekonomi serta sosial yang berlaku di negara mereka berbanding dengan perkembangan di tanah Melayu yang tempat mereka duduki pada waktu itu. Dan British tidak bercadang menyatukan semua kaum dalam satu sistem pendidikan. Hal ini adalah karena mereka khawatir apabila kesatuan dalam satu sistem pendidikan itu boleh melahirkan semangat perpaduan dan nasionalisme, yaitu cinta akan negara yang sama dalam kalangan rakyat. Dan kaum pendatang pada waktu itu menganggap mereka bukan warga negara asal dan hanya berhijrah untuk mencari rezeki serta bukan untuk bermastautin. Pekerja-pekerja dari luar negara pada waktu itu, apabila mereka masuk di Malaysia untuk bekerja, mereka tidak niat untuk terus menetap di Malaysia dan mereka hanya bertujuan untuk mencari rezeki.
Pahaman sebegini juga menyebabkan mereka tidak terlalu mengambil berat tentang aspek perpaduan dan pendidikan tempatan pada waktu itu. Dan pendidikan tidak diberikan kepada penduduk asli Sabah dan Sarawak. Oke? Di sini kita perlu tahu pada waktu itu pendidikan tidak diberikan kepada penduduk asli Sabah dan Sarawak. Jadi tiada sekolah diwujudkan di Sabah dan Sarawak. Di Sarawak, keluarga Brok merasakan anak-anak orang Dayak tidak perlu diberi pendidikan karena akan memusnahkan kebijaksanaan semula jadi yang wujud dalam budaya mereka. Itu adalah salah satu alasan British kenapa orang asal Sabah dan Sarawak tidak diberikan pendidikan pada waktu itu. Seterusnya, masalah perpaduan seterusnya ialah pahaman dan pengaruh politik yang berbeza. Bagi kaum Cina dan India, hal-hal yang berlaku di negara asal mereka adalah lebih penting daripada isu politik di tanah Melayu. Setiap kaum berusaha memastikan pengakalan identiti kaum masing-masing, bahasa dan budaya masing-masing dengan menggunakan media-media dan saluran-saluran seperti pendidikan, program keagamaan, akhbar, dan persatuan-persatuan sosial yang kaum mereka wujudkan pada waktu itu. Dan pada tahun 1930-an berlaku pergeseran antara orang Cina dan Jepun di negara China. Dan masalah ini telah menyebabkan ramai orang Cina di tanah Melayu terdorong kembali ke tanah air bagi membantu sanak saudara mereka. Dan disebabkan masalah itu telah berlaku, pahaman komunis berkembang di China dan perkembangan itu mudah menular dalam kalangan orang Cina di tanah Melayu. Orang India pula masih menganggap India sebagai tanah air mereka dan berharap untuk kembali. Dan peristiwa yang berlaku di India dianggap lebih penting daripada apa yang terjadi di tanah Melayu. Persatuan-persatuan India muncul lebih cepat seperti Persatuan India Pusat pada tahun 1937 yang memperjuangkan keadaan pekerja-pekerja India. Dan seterusnya, orang Melayu pula, mereka ingin memastikan hak dan kepentingan mereka di tanah air sendiri terpelihara. Dan kurang penyatuan menyebabkan perjuangan orang Melayu hanya tertumpu kepada kaum mereka sendiri dan tidak mengambil kira keadaan kaum-kaum yang lain. Situasi ini tergambar sebagaimana yang diperjuangkan oleh orang-orang Melayu melalui tulisan-tulisan mereka di dalam majalah-majalah seperti Majalah Saudagar, Pengasuh, Utusan Melayu, Warta Malaya, dan Majlis. Selain itu juga, perasaan curiga sesama kaum menyukarkan mereka untuk terus bekerja sama. Dan pada waktu itu, pahaman politik yang berbeda menyebabkan kesukaran perikatan. Perikatan untuk menang 2/3 majoriti dalam pilihan raya 1969, walaupun pada waktu itu MCA yaitu Malaysian Chinese Education ataupun Persatuan Cina Malaysia dan MIC Kongres India Malaysia telah menganggotai perikatan. Perikatan hanya berjaya memenangi 67 daripada 104 buah kerusi parlimen yang telah dipertandingkan pada waktu itu. Perikatan ini bermaksud parti politik Malaysia yang dimulakan oleh Melayu di bawah pimpinan Presiden UMNO pada ketika itu, yaitu Tunku Abdul Rahman Putra. Dan tujuan ini ditubuhkan adalah untuk berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan bebas dari penjajahan British di tanah Melayu. Pada hari ini kita sudah mengetahui dan mempelajari 4 masalah-masalah yang berlaku dalam perpaduan kaum di Malaysia pada zaman pemerintahan British di Malaysia. Oke, sekian, terima kasih.